Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat masa yang memungkinkan kita hadir untuk kuliah duha pada pagi ini. Walaupun kita mengalami apa yang disebut sebagai pandemik virus COVID-19, biasa kita sebut corona. Kita bertukar dah, tak mau sebut corona. Biasa dia bunyi macam Arab sikit kan. COVID-19 nak sebut bunyi macam orang putih kan. Ada 19 tu, virus tu, pandemik. Pasal ini disebut sebagai apa, gelombang kedua, lebih teruk lagi lah. Jadi kalau Jumaat kemarin ada satu negeri yang tidak mewajibkan salat Jumaat, negeri Perlis. Tak apalah, pasal masing-masing ada apa kita sebut dalil dia lah kan. Di tempat kita masih lagi cuma apa arahan-arahan keluar supaya tidak pergi ke tempat yang kumpul ramai lah. Jadi ini pun kumpul ramai juga, tapi tak apalah, kerana duduk dalam majlis ilmu kita berdoa agar dijauhkan daripada virus tersebutlah, kerana virus ni pun datang daripada Allah kan. Virus ni hidup tu ya, dia boleh berpindah-pindah ni. Pasal dia hidup, kemudian dia ada mati dia kan, berapa jam tu. Cuma dia bahaya dia kalau Kementerian Kesihatan tu mengajar supaya tidak bersalam. Bertemu cakap budak-budak untuk hidup. Tapi kalau kita mari masjid takkan ada salam. Maksudnya mari jemaah kan, lepas mari jemaah cakap untuk imam pun gitu lah. Tak apalah, kita letak kepada Allah. Cuma ikhtiar tu kena ada lah kan. Beberapa perkara yang diajar kepada kita, umpamanya hand sanitizer tu lah, supaya yalah kan, pasal hak dengan bersentuh ni, kerana virus itu dia berhubung dengan bersentuh. Rupanya angin tak, jadi tak perlu pakai mask sangat lah. Tapi itulah, bersentuh ni payah jugalah. Benarlah kita tak salam. Sikit lagi kita pergi minyak, kereta nak biar pergi isi minyak, itu kita pegang pam tu.
pun bersentuh juga. Dia sentuh di pam, dia pun tinggal di pam tu. Itu kita pun pegang pam. Mari virus tu mari kat kita pula. Tu. Sebab itu kita selain daripada ikhtiar secara perubatan lah, hand sanitizernya, mask, face mask dan sebagainya, maka ikhtiar kita berdoa kepada Allah, kan? Umpamanya doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di awal mukadimah tadi, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungkanlah aku daripada penyakit sopok, gila, kusta dan penyakit-penyakit buruk. Inilah penyakit buruk ni, semualah. Mana kita letak sayyi'il asqam tu hari ni, pandemik hari ni, iaitu COVID-19 lah, supaya dijauhkan daripada kenalah pada kita, kalau kita masyarakat kita. Baik. Jadi walau bagaimana kita takut dengan virus tersebut, kalau Allah berkehendak agar virus itu kena kepada kita, ya tak boleh lari. Pasal semuanya dengan kehendak Allah. Walaupun kita kata dah langkah pencegahan dah, kan? Bagaimana boleh jadi ada orang kata aku ni penyakit kencing manis, jadi tak boleh makan gula, makan pun tak boleh makan gula, maksudnya tak boleh makan manis-manis. Tapi tu dah diet dah, jaga dah, tapi jadi juga pasal kita sebut tadi. Samalah perkara-perkara, kerana dia datang daripada Allah. Kita ni berdatang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik, kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca ayat suci Al-Quran Karim secara talaqi. Jadi hari itu berhenti mana, habis mana? Lupa. Surah Al-Mulk kot nah. Habis kan kita baca perhabis hari itu surah Al-Mulk. Sejadah awal. Kemudian Al-Insan tu, Al-Insan. Mula-mula dengan Al-Mulk, kemudian Sejadah, kemudian Al-Insan. Abidah kita baca perhabis tu. Perhabis tu pasal dia tak panjang. Jadi kita nak baca surah mana pula? Surah mana? An-Naba. Juzuk 30. Okey. Jadi ada cadangan kita nak baca juzuk 30. Jadi kita mulakan surah pertama dari juzuk 30, iaitu surah An-Naba. Muka surat 562. 562 dah. 582. 582. Jadi yang ni pun kita baca sesurah jugalah, pasal semuka setengah. Kalau kita nak kerak dua pun tinggal setengah je. Tapi kalau dalam solat, dia dalam solat ni sebenarnya utama baca habis satu surah. Tapi kalau baca Baqarah, sudah satu surah kan panjang mana, 2 juzuk setengah. Tapi kalau surah Naba ni nak baca sesurah pun boleh lah, pasal dia tak panjang. Tapi saya kalau sembahyang Naba ni bahagi 2. Bahagi 2, 1 hingga 30 rakaat pertama, kemudian 31 sampai 40 rakaat yang kedua. Tak apa, tak ada masalah. Pasal kita baca satu surah tu dia jadi panjang, kok lagi makmum kata panjang baca. Lagi esok tak bagi dah. Itulah kita kena jaga, kena hikmah. Kalau hari ni kena banyak perkara yang perlu berhikmah. Pasal iman, ialah iman umat hari ni, akhir zaman ni, gitulah. Kalau kita baca panjang pasal kita nak ambil peluang lah nak baca panjang, tapi dia jemaah pula, jemaah lari. Macam juga nanti solat tarawih, sikit lagi masuk Ramadan, solat tarawih kan, kita nak baca, kita cadang tahun ni nak habis khatam dah, bidah lagi dalam Ramadan khatam. Jadi satu rakaat semuka sujud sehari. Boleh lah, tapi rasa tinggal satu sah pun dah penuh. Jadi masih lagi untuk tahun ni pun kita seperti yang sebelum ni lah, bacaan yang memudahkan ataupun meringankan makmum lah. Semuka tu
dia boleh jadi 3-4 rakaat. Kalau semuka serakaat panjang tu. Tapi saya baca taklah berasa panjang, saya baca laju. Tapi laju baca pun panjang lagi. Kita baca laju tadi. Makmum tegur, "Ustaz, panjang baca." Tapi laju, itulah tapi panjang. Tak apa, kita baca pendek. Pasal dia berasa tu. Walaupun laju, pasal dia berasa banyak baca. Jadi kita baca sikit lah. Nak pendek, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas pendek pula. Makmum tak ada baca Fatihah, rukuk dah. Dan dia baca senapah pula. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmum tak ada habis Fatihah. Kesiankan makmum letih. Baik. Jadi muka surat 582 surah An-Naba. Baik, kita baca dengan bacaan talaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Dan insya-Allah pertemuan yang akan datang sambungan surah yang selepasnya lah. Ya. Jadi kita juzuk 30 dulu lah kan. Baik. Jadi kita sambung untuk pertemuan kali ini keseluruhan. Baik. Ya. Baik, ada permintaan untuk menjelaskan secara umum lah ya, surah An-Naba. Baik, surah An-Naba mengandungi 40 ayat. Surah Makkiyah, iaitulah yang menceritakan tentang Allahumma salli ala Muhammad, hari kiamat lah, hari kebangkitan tu. Yang mana di awal dari ayat yang pertama, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, iaitulah anin naba'il azim. Naba' ni berita lah, berita besar. Berita besar ni iaitulah berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, hari kiamat lah. Hari kiamat juga hari berita kebangkitan manusia hidup semula, menerima balasannya. Baik, itu di awal dari ayat surah An-Naba. Kemudian datang selepas dia, yang mana hari ni, hari kiamat maupun hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu diperselisihkan ya, oleh musyrikin Quraisy umpamanya. Maksudnya tidak meyakinilah. Mukhtalifun tu yang kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Sekali-kali tidak, pasti kamu akan mengetahuinya. Diulang untuk kali yang kedua. Ayat 45, jangan, mereka akan mengetahuinya. Sekali lagi jangan, mereka akan mengetahuinya kelak akan harinya. Ya. Bila hari kebangkitan, bila manusia semua mati, kiamat, nanti hari dibangkitkan, semua akan mengetahui. Walaupun dalam kehidupan di dunia itu menafikan, tapi nanti akan mengetahui kebenaran tentang hari kebangkitan tersebut. Kemudian datang ayat yang seterusnya menceritakan nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupannya. Banyak. Sehingga dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Cerita tentang nikmat. Nikmat-nikmat yang Allah kurnia kepada makhluk lah, khususnya keseluruhan. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan. Wa ja'alna al-laila wal jibala autada, gunung ganan sebagai pancang pasaknya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu secara berpasangan. Ini pasangan.
Semua makhluk Allah ni Allah cipta berpasang. Ada tak yang satu je? Tolaklah malaikat kan. Malaikat tu tak ada tidak berjantina hak hidup di bumi ni. Kalau tidak berpasang, dia tidak akan membiak, tak berkembang biak. Semua binatang berpasang. Walaupun ada, wallahu ta'ala alam kebenaran dia, binatang dhab. Tapi saya tanya orang yang bela tu lah, binatang dhab. Binatang dhab ni tak tahu, wallahu alam betul-betul pasal kita tak bela, kita tanya orang bela. Binatang dhab ni biawak. Biawak, tapi biawak padang pasir, bukan biawak kita lah. Biawak di di gurun lah, di Arab banyak lah. Dia biawak ni, dia binatang darat, kena sembelih. Diceritakan sembelih ni lama nak boleh mati dia. Tu dia tahan, tu boleh hidup di padang pasir. Sebulan tak minum air, tak apa lagi biawak ni. Kita minum air sehari dah lekat tekak dah. Sebulan tak minum air, tak apa lagi dok ni. Kemudian diceritakan, wallahu alam betul-betul, binatang ni dia bertukar-tukar jantina. 6 bulan dia jantan, 6 bulan betina. Tak tahu betul-betul. Pasal kita tak kaji dia lah. Betul tak betul, tak tahu. Orang cerita, hak ayah bela tu, masa tu ada expo apa, dia bawa satu sangkak dog. Dia bela dog tu. Dia bela, lepas tu dia cerita, kita tanya pasal kita yalah nak tahu kan. Dia dah 6 bulan dia jantan, 6 bulan betina. Masa 6 bulan jantan dia akan mengawal dengan yang 6 bulan betina. Dia bertukar-tukar. Allah alam betul tak betul. Kalau ditipu saya tak betul kan. Tapi pasal kita percaya, dia pasal dia bela. Dia proses binatang tu. Baik, satu-satunya biawak yang boleh dimakan. Tapi kita tak akan kot. Walaupun halal kan. Kalau buat sup biawak pada biawak, sup biawak buh mangkuk kita. Mari hidang kita. Ni ustaz, sup kan. Sup bob. Kalau tak tahu tak apalah ustaz sup. Kita pun tengok dia potong cube 4 segi tak apa. Kita akan ingat ayam ke apa. Kalau dia habaq ni sup biawak, tak makan dah. Sup bob kan. Sup bob untuk biawak pada pasir tak akan. Pasal kita tak biasa makan. Orang yang biasa makan tak apalah. Baik. Jadi dicerita berpasang-pasangan, walaupun kalau benarlah yang tadi kan top tadi tu ada pasangan dia lah. Baik itu dia boleh berkembang biak. Begitulah manusia dan lain-lain. Tumbuh-tumbuhan pun ada juga jantan, ada betina. Kan? Kalau yang belah pokok kurma, belah pula. Silap pasal binatang. Belah kurma tak perlu belah. Tanam pokok kurma kan. Pokok kurma ke jenis-jenis itu pokok ni, dia kena tanam tu, dia kena ada pasang, dia ada hak jantan, ada pasal nanti pendebungan dia tak berbuah. Kita belah semua pokok yang sama ya, tak berbuah, tunggu mereka besar tak berbuah-buah. Jadi berpasang-pasangan kerana Allah ciptakan makhluk yang hidup ni secara berpasang-pasangan, itulah untuk berkembang biak. Dia tak ada yang tak berpasang. Ada tak? Kita sebut tengok. Satu yang Allah cipta yang tidak berpasang. Bukan malaikat lah yang kata di bumi ni, hidup di bumi ni kan. Manusia, jin pun ada, jantan betina kan. Jantan betina, lelaki perempuan jantan betina. Marah kat dia kan. Tak apa kan. Manusia itu dah kita, kerana kita binatang semua samalah. Kalau dak dia tidak akan berkembang, dia habis pupuh. Kan? Satu, binatang pupu tu tadi kerana tak ada pasangan. Yang kedua kerana orang makan dia habis-habis kan. Macam penyu, orang makan telur penyu jadi sikit penyu. Telur penyu boleh makan? Mari soalan pula. Telur penyu boleh makan? Boleh. Penyu boleh makan? Pasal apa telur yang boleh makan? Penyu tak boleh makan. Pasal apa telur yang boleh makan? Ayam boleh, telur yang boleh. Penyu telur kita makan lah kan. Dia tak boleh makan lah ni pasal binatang yang dijagalah kebubusan. Dulu makan telur penyu.
Boleh? Ha. Boleh makan tak penyu tu? Soalan dia boleh makan penyu tu? Tak boleh? Ha. Ulat kan? Ulat bertelur. Telur ulat boleh makan? Tak boleh. Biasa ulat tak boleh makan. Baik, hukum dia bila telur boleh makan, maka umpunya telur pun boleh makan. Macam ulat kan? Telur tak boleh makan. Ulat tak boleh makan pasal telur pun tak boleh makan. Hukum dia penyu tu boleh makan pasal penyu bukan dua alam. Dia bertelur je naik ke darat. Lepas tu dia masuk balik. Cuma kita tak makan lah penyu tu. Untung dua alam lah. Dia kalau dia dua alam tak boleh makan. Kalau hidup di laut, ni semua boleh makan, melainkan yang memudaratkan. Ikan buntal, racun kan. Yang lain-lain semua boleh makan. Yang di lautan tu semua boleh makan dan tanpa disembelih. Ada jumpa ikan sembelih. Ikan temenung, pasal apa tengok apa nama nampak belah tu, kami Islami sembelih dia, lek tak je dengar. Ikan siakak tengok belah leher dia. Itu pasal apa tu belah, semua ikan dia jual semua tu belah leher belakang. Pasal sembelih tu dia jahil. Tak perlu sembelih. Binatang di lautan tak perlu sembelih, melainkan yang di darat semua kena sembelih. Walaupun tak nampak leher dia kan. Tapi dog ni dia ada leher. Tak nampak bayangan pasal kita macam biawak. Adalah dia ada leher dia sikit. Baik. Buaya tak ada leher buaya. Buaya dia terus lah. Rata itu. Baik, cerita mendatang. Pasal wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, makna dituju kepada manusia. Tetapi berkait kepada semua makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan, Allahumma salli ala Muhammad, ayat 9, telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Jadi kita nak rehat ni dengan tidur. Tidur tu pada malam, iaitu wa ja'alna al-laila libasa. Ayat yang ke-10. Dan kami telah menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang melindungi. Inilah berkait ayat ni. Tidur tu malam untuk rehat. Kemudian ada lagi masa-masa yang lain yang disarankan untuk tidurlah. Yang dilarang dua masa, iaitu selepas subuh dan juga selepas asar. Mewarisi penyakit junun wal juzam, gila dan juga kusta. Tidur lepas subuh dengan lepas asar. Menjadi kebiasaan lah. Lepas subuh tidur. Ada orang tak lepas subuh tidur lagi. Maksudnya tak bangun subuh tidur. Tak bangun-bangun. Tidur bangun lewat lah. Bangun pukul 9 pagi ke 10 pagi. Tu. Kan? Memang dia akan jadi macam junun lah, nak gila. Walaupun tak gila lagi. Kata dia jaga-jaga lah. Aku ni pukul berapa. Tu. Petang pun sama kok. Kalau tidur petang lepas asar bangun kat maghrib. Apa? Pukul 7 benar lah, pukul 7. 7 suku ni malam kau pagi je tu. Nampak anak gila dah tu. Kan? Tak gila lagi lah. Tapi dia pening dia. Ada duduk tidur selalu gitu lama-lama. Junun sungguh lah. Baik. Jadi satu lagi persoalan pada ayat yang ke-10, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang melindungi. Jadi kerehatan itu pada waktu malam. Kerana pada waktu siang, ayat yang ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Ini persoalan dia timbul mari kerja malam. Kerja dia malam. Mula pukul 8 malam sampai 8 pagi, atau 10 malam sampai 10 pagi. Macam mana tu hukum dia? Pasal masa tidur, masa rehat, tapi dia kerja. Baik, maka hukum dia ni lah lawan daripada sunnatullah. Maksudnya kalau sekiranya dia kerja memang malam je kerja dia. Ahad sampai Sabtu, mana tiap hari malam lah. Kan?
Berbeza dengan orang yang shift. Maksudnya kata dalam seminggu 3 hari siang, 3 hari malam. Tu tak apa lagi lah. Pasal ada masa yang dia tidur ikut, rehat ikut yang sunnatullah fitrah ni. Tapi kalau dia kerja malam je, tiap-tiap hari malam je kerja dia. Kerja apa yang malam saja. Tapi gak ada kat siang. Dia akan rotate. Ada kerja malam saja. Oh, naik kelab. Betul pasal dia malam. Naik kelab dah, kelab apa nama pun naik dah malam. Betul lah kerja malam tu. Kelab malam. Boleh jadi. Sebab tu dilarang tu. Wah. Maksiat pula bila kerja malam ni banyak maksiat naik kelab tu, kelab malam tu. Tapi kalau pasar malam sukulai malam dia sampai tengah malam tak sampai waktu rehat tu tidur. Pasar malam sampai pukul 10 je. Tapi pasar malam ni petang lagi dah buka dah. Pukul 5. Kalau pasar malam ni saya pergi pasar malam tak pergi malam-malam. Pergi pasar petang. Pasal petang kita pergi, pasal malam dia jadi macam masa singkat, kemudian orang ramai. Kemudian kalau kita pergi tu apa? Kalau pergi kat maghrib tu, kalau maghrib tu setengah pukul 7 lah pergi. Boleh haru apa maghrib tu tak nak sembahyang. Tapi kalau pergi pas maghrib ramai pula orang. Ramai orang. Jadi pergi nak tak ramai orang petang, mall baru buka. Kalau nak beli ikan pun ikan fresh, pasal orang tak pilih lagi. Kalau malam dah lah, malam gelap pula nampak ikan ni mata merah ke mata hijau tak nampak, segar tak segar. Baik. Jadi maknanya sunnatullah ni ketetapan ini kerana Allah sebut dalam Quran. Jadi jadikan malam sebagai pakaian, menjadikan siang hari siang sebagai masa untuk penghidupan ma'asyah, mencari rezeki. Jadi sebetulnya siang cari rezeki, malam rehat tidur. Tapi kerana kehidupan ni kerana kerja ni macam-macam lah. Jadi kalau sekiranya ada shift malam tu tertentu hari, tak apalah, dibolehkan. Tapi janganlah tiap-tiap hari kerja dia malam je. Siang dia tak kerja, jadi bila malam dia kerja, siang dia akan tidur. Kan? Kita kata 8 pagi 8 malam 8 pagi ya. Jadi masa pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagi ni dia kerja ni. Patut tidur. Dia tiap hari. Kemudian balik-balik tidur kerja ya. Nak kerja bangun pula, nak bangun malam. Dia jadi terbalik. Macam kelawak. Kan? Kelawak ada apa lah pasal sunnatullah. Siang dia tidur, malam dia merayap jalan ni. Pasal malam dia nampak. Mata dia nampak masa gelap. Masa cerah dia tak nampak. Tak apalah sunnatullah pada dia. Kan kita pula jadi kelawak. Pasal orang makan kelawak pun kena corona. Kan? Di China kan. Di China ni macam-macam dia pun makan. Macam-macam. Baik. Tiku pun makan. Tiku tu kotor dah. Binatang kotor pun dia makan. Tak kotor lagu mana. Baik. Okey. Jadi itulah, itu nikmat-nikmat yang besar-besar yang Allah kurnia kepada makhluk di atas muka bumi. Baik, kemudian datang ayat yang kita turun kepada ayat yang ke-21, iaitu akan azab Allah. Dalam ayat ni mula cerita nikmat, kemudian cerita pula jahannam. Inna jahannama kanat mirsada, sungguhnya neraka jahannam adalah disediakan litagina ma'aba, untuk orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Labithina fiha aqaba, depa duduk dalam tu berkurung-kurung lamanya. La yaduquna fiha bardan wala syaraba, dan dia tidak dapat merasai bardan sejuk, wala syaraba, tidak dapat minum. Makna dia akan sentiasa panas dan tidak dapat minum. Illa hamiman, adalah minuman dia. Hamiman wa ghasaqa, minuman yang menambahkan lagi kepanasan. Air yang mendidih, menggelegak. Air panas yang menggelegak dan air danau yang mengalir, air kotor. Itu azab bagi orang yang Allah SWT melampaui batas dalam kehidupan. Kemudian datang pada bahagian yang terakhir, iaitulah nikmat pula orang yang bertakwa. Ini dalam kebanyakan ayat Quran, Allah cerita akan azab.
cerita azab supaya takut. Kemudian cerita nikmat pula. Cerita golongan yang kafir dan cerita golongan yang beriman. Ya, makna kata berantaian tu hubungan dia tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak kita mengambil kepahaman kita ni nak pilih yang mana, nak jadi yang mana? Nak jadi yang beriman atau nak jadi yang kufur? Nak jadi yang beroleh azab Allah nanti di hari akhirat atau beroleh nikmat Allah? Jadi nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang yang bertakwa itulah yang mendapat kejayaan, kemenangan, mafaza. Hadaiqa wa a'naba, mereka diberi taman-taman bunga dan kebun-kebun buah, terutama a'naba, anggur, inab, kebun anggur. Tapi anggur ni tidaklah seperti mana anggur kita makan atas muka bumi ni. Anggur muka bumi ni kita kata rasa tu kita boleh rasalah. Anggur merah, red globe tu, anggur hitam, anggur hijau, anggur hak ada biji, anggur hak tak ada biji. Macam-macam jenis anggur tu kan. Kita rasa boleh rasa. Tetapi nanti di hari akhirat kita nampak anggur. Maka penghuni syurga akan respon dalam ayat surah Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Maka bila mana diberikan mereka mendapat makanan daripada syurga, thamarat, buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Maka penghuni syurga kata, inilah makanan yang kami makan dulu ni di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, sama dari sudut rupa. Buah anggur kan, nampak buah anggur. Maka hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah buah yang kami makan dulu di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, sama dari sudut rupa. Buah anggur kau, buah durian kau, durian musangking. Musangking dengan anggur mahal musangking lagi. Anggur kita kata mahal-mahal pun RM20 sekilo kau, 25. Anggur hitam tanpa biji, hijau kau hitam tanpa biji, 25 sekilo. Anggur tak ada apa pun, tak ada nak buang kulit apa semua. Kalau durian ni berapa ringgit sekilo ada? Oi, 50 atau RM40 RM40 sekilo tu kan dengan kulit boleh makan, tak boleh makan. Jenuh nak tokok kulit berduri tu kan. Boleh makannya hak isi dalam dia tu kan, ulah dalam tu. Kalau timbang ulah tu banyak mana, mahal lagi tu. Kalau kata dengan kulit 80 kilo, ulah isi dia yang kita makan tu mau RM200 sekilo. Yalah kalau timbang isi dia saja hak boleh makan, banding pasal kita tolak biji tolak pula, buat kupah, buang isi tu, isi saja timbang tengok mau 200 kilo. Ada kita beli tu kata 2 kilo 160 2 kilo 160. Tu kali dengan kulit, kali dengan biji, kupah buang kulit apa, ambil isi ya, buang biji pula, isi timbang-timbang barulah 50 gram. Mahal ya. Anggur murah lagi. Nanti diharap tengok buah durian. Inilah kami makan dulu di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, sama dari sudut rupa tetapi rasa berlainan. Rasa masya-Allah tabarakallah yang tidak dapat kita gambarkan dalam kehidupan dunia, sehinggalah kita merasainya nanti di hari akhirat. Merasalah kalau kita ambil contoh nak sebut bahawa nikmat makanan nanti dalam syurga buah ni, kita petik ulah buah yang pertama kita makan rasa macam ni, makan ulah yang kedua rasa macam lain pula. Masya-Allah, tu kata nikmat rasa nanti di hari akhirat. Bukan setakat rasa. Selalu ada gelah. Bukan nak tegur apa ni. Cuma kita nak sebut pasal ayat surah Al-Insan. Ka'san kana mizajuha kafura. Tentang gelah ni, ahli syurga tengok pada gelah pun nikmat dah. Tengok kepada gelah cawan ni nikmat dah. Tengok bau nikmat dah, belum minum lagi. Tengok nikmat. Kita kalau cawan tengok tak nikmat lagi, masuk dalam sini bau nikmat. Pasal kita dah agak kita minum baru nikmat. Tengok dah lagi. Pasal ukiran dia dan sebagainya tu cantik dia.
Yang tu kita nanti di hari akhirat lah baru merasai masuk syurga. Duduk dalam syurga tu baru benar-benar merasai. Kerana hadis sebut ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatira ala qalbi bashar. Nikmat syurga ni tidaklah dapat mata melihat, wala ainun sami'at, tidak, wala uzunun sami'at, tidaklah telinga dapat mendengar, wala khatira ala qalbi bashar, dan tidaklah terlintahlah hati. Makna kita pergi mana berjalan tengok tempat yang paling hebat kan. Masa kita kata ni kau macam gini kau nikmat syurga. Tak. Mala ainura wala uzunu sama, telinga kita dengar orang cerita ni tempat ni masya-Allah tabarakallah. Kalau nak duduk sini bila duduk sini kira macam nak duduk sini selamanya. Tidak lagi macam tu. Kemudian tidaklah terlintas dalam hati pun. Sehinggalah masuk syurga itulah barulah Allahumma salli ala Muhammad merasai sebenar nikmat yang berada dalam syurga. Baik. Tu nikmat syurga, nikmat bagi orang yang bertakwa. Kemudian di penghujung ayat 40 lah, Allah peringatkan kepada umat manusia tentang azab tu. Ya, azab tu sebenarnya qariba, dekat. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguhnya kami memberi peringatan kepada kamu bahawa azab itu dekat. Dekat. Walaupun kita berasa jauh. Kerana kehidupan di dunia ini pendek ya, singkat. Kerana ayat menjelaskan tentang kehidupan ini pun pendek. Summa sabila yassarahu thumma amatahu fa aqbarahu thumma idza syaa ansyarah. Itu hidup. Kemudian kami mempermudahkan kamu hidup. Hidup kita mudah, tak payah. Tak payah cari oksigen, nak pakai alat oksigen nak hidup. Allah beri dah. Kita dapat bernafas dengan sempurna, hidup di bumi. Kalau kita akan merasainya sekira kita tak hidup di bumi. Keluar dari bumi kan, orang nak pergi ke angkasa tu pakai alat. Pasal apa pakai alat? Pasal sana tak ada oksigen. Allah beri oksigen. Kemudian Allah beri bumi ni sebagai hamparan tempat kita berjalan, boleh kita berjalan. Keluar dari bumi boleh jalan. Tak boleh jalan terapung. Dia kena rapai-rapai itu. Seronok. Dulu masa saya kecil tengok orang duduk terapung angkasawan, seronok tengok. Seronok nak jadi angkasawan. Masa tu dia jadi angkasawan kan. Kalau kita fikir buat ni, kalau aku duduk begitu setahun, balik bagi bumi jadi gila apa kan. Bukan senang duduk terapung gitu, kemudian nak ada pakai alat tu. Bukan kata setahun, sebulan pun lama dah. Macam-macam payah belakang tu. Nak buang air kecil payah, air besar payah. Pasal saya tengok satu dikli, angkasawan dia cerita nak gosok gigi. Nak gosok gigi pun payah. Ya lagi tu. Dia kata gosok bubur lah. Gosok gigi tu, hak ada dalam ni, tak boleh nak buang. Telan lah. Saya nak buang payah. Tak buang tu payah. Kalau kata hak nak buang air kecil besar ke mana? Duduk sebulan tu, balik-balik pening gitu lah. Allah sebut thumma sabila yassara. Kemudian Allah mempermudahkan hidup. Hidup kita di muka bumi mudah. Allah beri dah makanan daripada samarat, an'am, buah-buahan, juga binatang ternakan. Kemudian bila kita hidup ni thumma sabila yassara, 3 kalimah je Allah sebut sebagai hidup kita. Kemudian thumma amatahu fa aqbara. Kemudian dimatikannya dan dikebumikan dia. 3 kalimah je cerita hidup. Kemudian 3 kalimah juga cerita mati. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian kami bangkitkan dia di hari kebangkitan. Itu jalan hidup. Pendek 3 ayat. Kita hidup. Mula kita hidup. Hiduplah lagu mana pun. Tapi hidup tadi 2 keadaan saja. Manusia nanti di hari akhirat 2 saja tempat kembali, sama ada ke syurga atau ke neraka. Dan 3 jenis kategori manusia saja. Satu, dia masuk syurga, kekal dalam dia. Yang kedua, masuk neraka, kekal dalam dia. Yang ketiga, masuk neraka, diazab sampai habis kesalahan dia, baru keluar. 3 jenis. Tempat kembali 2, tapi 3 kategori ya. Satu, masuk syurga, kekal dalam dia, tak keluar-keluar dah. Ni ahli syurga, orang beriman. Kemudian ahli neraka, 2 kategori ahli neraka ni. Satu, masuk dia kekal dalam dia, kafir, musyrik dan sebagainya. Kemudian yang masuk yang tidak kekal lah, kerana dosa-dosa dia. Ini orang Islam yang banyak dosa dan maksiat, sehingga ditimbang amal dia, mizan dia berat lagi dosa. Maka orang ni masuk dulu neraka, akan diazab dulu.
Habis azab dosa dia, baru dia keluar dan akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Jadi itu perjalanan hidup kita ni. Perjalanan hidup. Yang disebut dalam ayat yang ke-40 bahawa azab tu dekat. Walaupun kita berasa aku ni sihat lagi, aku ni muda lagi, tapi ramai orang yang sihat, orang yang muda mati. Mari kena coronavirus, COVID-19 kena. Mula sihat, kemudian duduk apa hari makin lemah lah kali mati. Tidak boleh berasa bangga dengan sihat, muda dan sebagainya, pasal berapa ramai orang yang sihat, orang yang muda telah kembali kepada Allah. Baik. Itu secara umumlah dari ayat yang kita baca surah An-Naba. Cuma ruang lingkup dia luas tu sebenarnya. Cerita tentang hari kebangkitan awalnya, kemudian cerita tentang nikmat-nikmat yang besar-besar, kemudian cerita tentang azab neraka jahanam kepada orang yang bersalah melampaui batas, kemudian cerita golongan yang bertakwa yang mendapat nikmat yang agung nanti di hari akhirat, nanti dimasuk dalam syurga. Dan di penghujung dari ayat ayat surah An-Naba ayat 40 menceritakan tentang bahawa azab Allah itu sebenarnya dekat. Cuma kita je tak sedar. Orang yang bersalah saja tak sedar, dia berasa jauh, akan tetapi sebenarnya dekat, kerana kehidupan dunia sebenarnya singkat ya. Bila dinisbahkan dengan kehidupan hari akhirat, kerana ayat surah An-Nazi'at ayat 40, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, bahawa sungguhnya mereka melihat kiamat itu kerana suasananya hebat, mereka merasa sebentar saja seolah tinggal di dunia pada waktu petang atau waktu pagi saja. Jadi nisbah kehidupan di dunia ini dengan akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi dia hidup di akhirat sehari seumpama 1000 tahun. Jadi kehidupan di dunia ni ibarat dengan akhirat tu. Akhirat tu baru dia hidup sepagi atau sepetang. Maknanya pendek ya sebenarnya, tapi hari akhirat tu lamalah masa dia. Dia akan berasa lama. Orang yang diazab dalam neraka pun juga akan berasa lama kalau sekiranya dia diazab satu hari. Pasal 1000 tahun diibarat dengan dunia. Allah Taala alam. Baik, itu secara ringkas pada huraian ayat surah An-Naba. Itu 10 dah. Betul, jangan betul kau jangan cepat. Betul nah? Tak baca tak masuk lagi ni kitab kita. Kita baca sikit lah. Kita siapa pertemuan ni sikit lah. Dalam 5-10 minit lah. Bahagian kitab muka surat berapa ni? Kita masuk yang ni, tajuk apa yang Uqudul Lujain. Uqudul Lujain muka surat 112. Itu dosa besar kan? Kita selang sebulan. Muka surat 112 iaitu tajuk perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Ni pendek tak panjang. Kalau kita Jawi Rumi 112. Kita Jawi tengok tajuk perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. 112 juga. Baik, kena. Perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Telah dikeluarkan oleh Al-Khatib. Ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idni zawjiha kanat fi sakhatillahi hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Rawahul Khatib an Anas bin Malik. Maksudnya mana-mana perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa keizinan suaminya akan dimurkai Allah. Fi sakhatillah, akan mendapat kemurkaan Allah. Hatta tarji'a ila baitiha, sehingga dia balik ke rumahnya. Atau yarda anha zawjuha, atau sehingga suami dia redha atas diri dia. Mana suami dia memaafkan dia lah. Baik. Dan pada satu riwayat maksudnya ia dilaknati oleh para malaikat di langit dan setiap sesuatu yang melaluinya selain daripada jin dan manusia hingga ia kembali. Ada riwayat yang lain dilaknat oleh para malaikat dan sesuatu yang melaluinya
selain daripada jin dan manusia yang dalam perjalanan dia keluar tadi. Baik. Yang kedua, dan telah dikeluarkan oleh Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'ala al-qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Rawahu Imam Ahmad. Maksudnya, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar, maka ia melalui satu kumpulan manusia supaya mereka itu mendapat baunya, maka itu seperti melakukan fahiya zaniyatun, seperti melakukan zina. Dan pada riwayat yang lain, dan mata yang memandang itu zina. Baik. Maka dua hadis. Satu hadis jelas tentang larangan keluar rumah tanpa izin suami. Jadi nak keluar rumah minta izin suami ya. Dengan pengetahuan suami dan dengan keizinan suami. Ya, tapi kalau mari mengaji ni suami izinlah. Kan. Melainkan suami yang alim, yang ada ilmu dah, kan. Tak perlu pergi ngaji lah, aku ajak contoh lah. Tak apalah, tu tak apa, pasal kita baca dulu. Suami yang boleh mengajar isteri dia, maka dia ada hak untuk menghalang isteri dia daripada pergi mengaji. Itu yang pertama. Jadi nak keluar rumah kalau bersama suami tak apalah. Kalau tanpa suami, maka dengan keizinan suami, kerana nanti ni akan mendapat laknat ataupun kemurkaan Allah sehingga dia balik ke rumah dia, atau sehingga suami dia redha atas diri dia. Baik, hadis yang kedua walaupun duduk dalam tajuk ini, iaitu wanita yang memakai wangi-wangian, istaqtarat thumma marrat 'alal qaumi, kemudian dia berjalan dalam sekumpulan manusia, yajidu rihaha, agar itu bersama dengan dia lalu tadi itu meninggalkan kesan bauan lah, supaya mata melihat dan supaya apa yang disebutkan diperhatikan lah. Oh wanginya kan dan sebagainya. Fahiya zaniyatun. Hadis riwayat Imam Ahmad ni sebut, maka ia seperti melakukan zina. Wal iyazubillah. Dalam riwayat yang lain, dan mata yang memandang itu zina, maka dia mendatangkan perbuatan zina mata orang lelaki yang lain. Pasal wangian tadi itulah. Wangian yang menarik perhatian, itulah perhatian. Jadi cuma perbahasan dia kalau wangian itu bila sebut wangian, wangilah kan. Tetapi kalau macam yang hanya untuk menghilangkan bau badan diharuskan, selagi tidak kuat lah, maksudnya kita nak sebut dia setakat di badan dia lah. Tapi kalau macam perfume ni biasanya dia akan meninggalkan kesan lah, pasal dia duduk tempat dia berjalan, orang dia berjalan dia ke 50 meter tu masih bau lagi, dia kata kuat tu lah. Jadi waktu dilarang lah pasal menarik perhatian. Kerana dengan wangian tadi, wanginya jadi lelaki akan melihat lah kan, melihat, memerhati pada imra'atin, wanita tersebut. Jadi itu dua larangan dalam satu tajuk lah. Tajuk dia keluar rumah tanpa izin suami. Cuma hadis yang kedua ni tak nampak tak sesuai, tak masuk dalam tajuk tu, tapi tak apa. Supaya kita mengambil kepahaman dari sudut wangian tadi ni, wangian yang punya semua bau dia lah, yang sehinggakan dia nak sebut ke mana, dia berbau lah, merata pergi. Kalau setakat menghilangkan bau badan tu dibolehkan lah, diharuskan untuk menghilangkan bau badan. Kalau gitu wanita tak boleh pakai sabun. Sabun tu tak apalah, hak tu pada nak menghilangkan bau badan. Tu sabun, shampoo, pasal dia pada perkara yang lain, nak bagi rambut hilang kelomomo, kau nak bagi rambut lembut tak apalah. Walaupun boleh jadi dia ada bau wangi lah, benar, takkan dia busuk, kan dia tak ada bau. Mana ada shampoo tak ada bau, mesti ada bau, macam-macam bau kan. Sama juga sabun kan. Aduh, kalau gitu tak boleh pakai lah, kami tak boleh pakai shampoo, kami tak boleh pakai sabun mandi gitu ya. Maksud wangian seperti mana perfume yang
menyebabkan bila dia berjalan tu memberi perhatian kepada lelaki yang lain lah. Kerana diibaratkan dalam hadis ni, fahiya zaniyatun, maka seperti dia melakukan zina. Berat ni kesan dia pasal dia menarik perhatian tu. Baik. Jadi itu sajalah yang sempat kita baca untuk kitab kita ni, Uqudul Jain. Satu tajuk, perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Dosa besar lah. Mana? Panjang pula tu. Di pukul 10 suku dah. Jadi kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Pasal kita urus masa dah tu. Urus masa hak talaki pun dah 20 minit. 20 minit. Lepas tu ambil kepahaman pula 25 minit. 50 minit lah. Hak ni baca 10 minit lah. Dia sepatut orang ni baca panjang. Tak apalah, ke depan tu kita ejak lain pula lah. Buat apa tu. Ejak lain maksudnya hak ke depan tu kita baca talaki tak payah panjang-panjang lah. Kan? Daripada semuka baca separuh muka ke. Lepas tu ambil kepahaman situ sikit. Lebih kurang 20 minit situ, baru sini panjang. Kan? Tak apalah, mana-mana semuanya Allah SWT ilmu belaka dalam majlis ilmu mendapat ganjaran pahala belaka. Cuma hak mengaji kita lah sikit lah. Sikit lah. Semuka pun dah sampai. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Dengan izin Allah kita sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum tangguh, kau ada pun nak tanya soalan ke muskilan? Ada soalan? Ada guna pasal dah 10 suku. Betul lah macam tu. Dia kita tak sedar. Pasal masuk pukul 9 tengok rasa macam sekejap baru saja. Tengok pukul 10 dah. Macam tu memang dia berjalan cepat. Betul. Tidak apa. Jadi mudah-mudahan penyertaan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.